Salam sejahtera, salam hormat, selamat Hari Malaysia 2022 kepada anda seluruh rakyat Malaysia kerana anda kita dapat menikmati negara yang cukup bersatu padu, negara yang cukup makmur dan negara yang cukup meraikan semangat patriotisme yang tinggi seperti mana kita dapat berpeluang meraikan hari penting seperti hari ini tanggal 16 September yang mana pada tahun 1963 kita menyaksikan penubuhan sebuah negara bangsa yang ketika dahulunya mempunyai rentetan sejarah yang cukup panjang yang membawa kita ke negara bangsa yang kita kenali sebagai Malaysia pada hari ini. Dan pada hari ini bukan saja kita meraikan cuti umum seperti yang telah diisytiharkan sejak tahun 2010, kita juga ingin meraikan makna sebenar Hari Malaysia ini secara dengan lebih mendalam yang mana penubuhan negara kalau kita tahu melibatkan gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara yang kini Sabah dan Singapura ketika itu sebelum Singapura menarik diri dari Malaysia untuk muncul sebagai sebuah negara republik pada 1965 dan sekarang Malaysia berdiri teguh, cukup makmur dan juga mempunyai kepelbagaian etnik dari segenap lapisan masyarakat dari Perlis sehinggalah ke Sabah dan kita nak menilai sejauh manakah kita dalam era Malaysia moden ini dari segi pemikiran, pembangunan ekonomi serta sosial masyarakat. Dan pada jam ini kita bawakan khas untuk anda penonton Esrawani, kita nak berbincang dengan Profesor Kehormat Institut Kajian Etnik kita, Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kita. Prof, kita lihat negara kita ini telah melalui satu tempoh yang cukup lama sebenarnya untuk membangun. Membangun bukan saja dari segi pembangunan modernisasi tetapi juga minda dan kita nak memahami konsep bangsa Malaysia dalam realiti sekarang seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita bernaung di bawah konsep keluarga Malaysia ini. Di manakah kita sebenarnya dalam aspek ekonomi serta sosial khususnya, Prof? Pandangan pertama saya ingin ucapkan Niki dan kepada semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia. Dan sebenarnya kemerdekaan yang kita telah capai sebenarnya telah mengubah negara kita dengan begitu jauh kalau dibandingkan dengan semasa pemerintahan penjajah British dahulu. Negara kita telah melalui pembangunan, melalui perantau dan perubahan teknologi. Kita dah, kalau dulu kita sebuah negara miskin, sekarang sudah jadi middle class. Kalau dulu kita pertanian sara diri, kita menjadi komersial industrial. Kalau dulu kita desa, sekarang ini dah bersifat bandar dan cosmopolitan. Yang paling penting sekali, kita hidup bukan dalam ruang kumpulan etnik masing-masing, agama masing-masing. Sudah bercampur baur kerana kita dah merantau, kerana kita dah bekerja dalam pelbagai bidang yang sebenarnya menemukan kita dengan pelbagai kaum. Dan malahan negara kita ni lebih tepat kalau kita katakan lebih bersifat aneka kepelbagaian. Saya rasa ini penting untuk kita memahami kenapa pembangunan bukan sahaja buat perubahan tetapi dia juga telah menunjukkan data-data penyelidikan yang kita lakukan di Institut Kajian Etnik dan juga Jabatan Kerajaan dan di peringkat dunia sebenarnya etos bangsa, kesepaduan, kan batas etnik kita yang tidak mengutamakan perbezaan. Hatta Global Peace Index peringkat dunia pun mengangkat negara kita di ranking yang terbaik dalam 25 kan. Dan di tahap sedunia daripada 179 negara dan data yang ada pada Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan pun dengan Jabatan Perpaduan Negara, kita perhatikan indeks dengan sosial pun agak kecil, sekitar 2%. Jadi kalau macam itu negara kita ni lebih baik dalam kedamaian. Saya rasa itu sebagai benda yang asas untuk kita rakyat Malaysia terasa bangga. Kenapa? Itu kerana usaha kita, kerana itu kerana muafakat kita, kerana itu kerana kita hidup bersatu padu membina keluarga Malaysia yang kita idam-idamkan. Sekian. Dan kerana muafakat itu juga kita dapat lihat ia diterjemah ke atas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2022 yang kalau penonton Esrawani ikuti tadi yang mana ia diadakan di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir Melaka yang mana turut disaksikan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam bersama isteri Tuan Puan Asma Abdul Rahman, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mak Ali serta diikuti oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah
Sarawak Datuk Seri Jeffrey Kikingan serta Timbalan Premier Sarawak Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan, dan ini sebenarnya menjadi simbolik yang cukup bermakna dan penting kerana bukan sahaja melibatkan orang Semenanjung tetapi penduduk Sabah dan Sarawak juga bersama meraihkan hari yang begitu penting ini. Dan kita lihat dari segi semangat patriotisme dan nasionalisme ini, ke mana sebenarnya arah tuju rakyat Malaysia sejak gagasan negara kita ini ditubuhkan dari tahun 1963. Pastinya kita telah menyaksikan perubahan dari segi peradaban, budaya, keterbukaan civic kita. Negara kita ke arah mana? Adakah generasi kini seimbang dari segi patriotisme dan nasionalisme dari segi kenegaraannya? Pada pandangan Prof. Bagi saya, di antara benda yang kita kena memahami tentang kedudukan semangat patriotisme dan nasionalisme bangsa Malaysia sekarang ini, walaupun data menunjukkan etos bangsa kita dan kesempatan nasional kita agak terbina, perlu kita sedar sebenarnya bentuk masyarakat kita yang dicetuskan, yang dibikinkan oleh penjajah British ialah dia telah memajmukkan masyarakat kita daripada sebuah negara kepelbagaian, hidup dengan baik di antara kumpulan kita panggil perantau alam Melayu tadi, dengan perantau daripada ASEAN, China, India dan Timur Tengah, dan termasuk juga perantau daripada sedunia pun. Kita hidup dalam kerangka kepelbagaian. Tetapi bila British datang, dia membina masyarakat majmuk di mana kita hidup terpisah, tak asing, terputus. Kerana kita diletakkan mengikut etnik, apa dia, untuk kaum, apa pekerjaan kita, apa kediaman kita. Dan kemerdekaan kita memecahkan bentuk itu. Bentuk yang terpisah, tak asing, putus telah diungkai dengan dasar kerajaan dalam membangun dan mengurus tadbir negara dengan baik, hingga masyarakat kita ni bukan saja bergerak daripada masyarakat majmuk, sudah multi etnik, bukan lagi satu etnik, sudah kepelbagaian. Bukan saja itu, kita sudah lebih bersifat, kita panggil aneka kepelbagaian. Kenapa? Kita bukan saja merantau sebagai warga Malaysia merata di negeri di Malaysia ini, tetapi warga-warga antarabangsa pun merantau datang ke negara. Kan negara kita dalam membina kemakmuran dan peradaban dengan kerangka kepelbagaian lebih besar lagi daripada apa yang kita ada. Dan bagi saya, bentuk itu penting untuk sedar kita berubah. Tetapi yang kita jangan bahas ialah bagaimana perubahan itu bukan saja berlaku bentuk dengan pembangunan, dengan good governance yang kita ada di Malaysia ini, tetapi dia telah mengubah, kita panggil, budaya masyarakat. Daripada tradisi memberi keutamaan pada etno-agama, telah menerima kepelbagaian dengan ruang sivik dan progresif. Dan ini penting. Kenapa? Bila rakyat kita mengutamakan bukan etno-agama, pemisahan, tetapi mengutamakan keadilan, keterakuman dan libat urus demokrasi. Seperti yang kita praktiskan lebih terbina, sebenarnya itulah akan menjadi petanda kita akan mengukuhkan lagi perpaduan dan keluarga Malaysia kita itu. Dan bagi saya ini penting dan jangan kita nampak. Iaitu perubahan bentuk masyarakat tadi, perubahan nilai itu tadi, dia tidak berhenti di situ. Masyarakat kita sekarang tak boleh kita banding dengan generasi pertama selepas merdeka. Tak boleh kita bandingkan generasi kedua selepas 10 tahun merdeka, kerana masyarakat kita hari ini lebih dihuni oleh generasi Malaysia ketiga yang mengangkat, kita panggil, naratif negara bangsa Malaysia, yang mengangkat bukan perbezaan tetapi kesamaan di sebalik perbezaan itu. Ini agak berbeza dengan generasi kedua yang meletak etno-agama. Walaupun dah mula membahas tentang naratif bangsa Malaysia. Tapi kalau yang pertama tu, generasi pertama tu lagi kita panggil sempitnya. Kenapa? Yang mereka bercakap ialah etno-agama, tradisi, kan. Bagi saya, kita kena sedar harapan kita untuk membina semangat patriotisme, nasionalisme dan keluarga Malaysia yang terbaik ni terletak di generasi Malaysia ketiga. Mereka sudah terbina naratif negara bangsa, mereka sudah terbangga dengan negara bangsa Malaysia, dan mereka sebenarnya yang akan menjadi pengikat kita atas dasar, kita panggil, keadilan, keterakuman dan libat urus demokrasi, hingga akan terbinalah mufakat dan kehidupan bersama di antara kita.
Saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof, yang mana generasi sekarang amat berbeza jika nak dibandingkan dengan generasi dahulu. Ini juga ditambah dengan aspek teknologi yang kita ada, yang kita dapat lihat dengan mata jelas kita sendiri, yang mana kita bukan sahaja berubah dari segi mindset ataupun minda kita yang tidak sama seperti dahulu kala. Dan sekarang ini aspek teknologi, pemikiran moden lebih relevan, tapi dalam masa yang sama aspek pengekalan tradisional itu masih diterapkan. Tapi saya nak tanya Prof juga, dalam konteks masa ini kita nak tanyalah dari sisi politik, aspek kenegaraan ini juga berdepan cabaran yang besar, yang mana naratif kenegaraan mudah untuk dijadikan modal mempengaruhi sokongan rakyat contohnya. Tapi apa yang perlu ditampilkan agar cabaran seperti membawa naratif kenegaraan ini keluar dari parameter politik yang ada pada masa kini supaya tidak dipolitikkan dan elemen-elemen ini terus kekal bersama dengan semangat patriotisme dan nasionalisme negara kita, Prof. Saya rasa saya agak setuju dengan Niki tadi. Kenapa bila kita bahas tentang naratif negara bangsa, itu akan menjadi masalah. Kenapa banyak pentafsiran. Dan pentafsiran itu akan sentiasa kembali kepada ethnic origin, kembali kepada etnoagama, kembali kepada asas yang bukan mengikat tapi memecah belahkan kita. Sebab itu bagi saya, pertama yang kita kena lakukan ialah kepimpinan politik dan parti-parti politik dan sistem politik kita mesti diresetkan, mesti diubah, mesti diberi adilisme baru. Bukan cara konvensional yang memanipulasikan parameter etnik agama itu demi pengaruh dan demi mendapat undi dan kuasa. Saya rasa ini benar-benar perlu kita ada. Pertama tu, our political leadership, our parti politik dan sistem berpolitik mesti diubah. Kenapa? Rakyat dah berubah. Kenapa kita masih lagi bermain dengan membakar, menghasut rakyat dengan perbezaan etnik agama itu? Itu yang pertama. Kedua bagi saya, sesiapa yang menjadi kerajaan, yang membentuk kerajaan, bagi saya penting sebenarnya the governance, tabi urus negara bangsa tadi kena mesti bergerak jauh daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Kenapa? Pertama bagi saya, kalau kita nak membina naratif bangsa Malaysia sebagai satu keluarga Malaysia, maka saya cadangkan kita budaya dan amalan tabi urus negara tak boleh bermain macam cara dulu lagi. Iaitu di mana kita menganaktirikan kerajaan persekutuan, menganaktirikan kerajaan negeri yang terutamanya berbeza parti politik di peringkat negerinya. Kedua, kita tidak mengangkat banyak perkara. Dan bagi saya, di antara perkara yang perlu kita angkat ialah ada 4 benda. Pertama, sesiapa yang pegang governance negara kita, tabi urus negara, dia mesti melihat rakyatnya dalam kepelbagaian tadi dengan menyelesaikan keperluan bahasa, budaya dan agama masing-masing. Dengan adil dan keterangkuman. Jadi kalau rakyat kita ni ada Cina, ada India, ada Kedasan, ada Dusun, ada Kristian, ada Islam, kita kena urus mereka. Kerana mereka tu rakyat kita. Mereka tu ialah kita mengangkat pimpinan negara bangsa dan dalam kerangka integrasi. Maka bagaimana perbezaan tadi diurus, bukan dianggap sebagai cabaran yang perlu diketepikan. Bagi saya, tak boleh urus terutamanya local authority, terutamanya perangkat negeri dan didokong oleh kerajaan persekutuan, mesti matikan keperluan bahasa, budaya, agama. Setiap kumpulan di negara kita ni diurus dengan adil dan terangkum. Tanpa mengira perbezaan. Dan kedua bagi saya, dalam kita mengurus ketidakseimbangan sosial dan kebajikan rakyat, kita mesti menekan keperluan, kebajikan. Itu mesti diutamakan. Tanpa mengikira latar belakang mereka. Kalaulah mereka, kita panggil solo parent, dia yang miskin, dia yang orang tua, dia yang memerlukan bantuan. Jangan tanya etnik. Betul. Tanya apa keperluan kamu. Betul.
bantuan ataupun kebajikan ya mesti asal. mesti That one diberikan has tanpa no ethnic mengira connect. latar Betul. belakang. Betul. Ya. Tak kira etnik, tak kira agama pun. Betul. Kerana ini rakyat Malaysia. Bagi saya tugas kerajaan menjaga yang terabai. Dan termasuklah kalau mereka bercerai solo parent, kena jaga kan. Dan kita dah nampak masa COVID tu banyaklah mereka ni kadang-kadang diketepikan, termasuklah bagi saya pekerja asing yang duduk di negara kita kan. Jadi yang ketiga saya nak mahu utamakan, we should penalize kenyataan dan tingkah laku berbau sensitif dan perkauman. You cannot play kita panggil leniency game lah, tak boleh. Kalau PM langgar punya, tangkap dia, hukum dia. Baik, Apa Prof. salah orang bawah kan? Bagi saya kita kena tegas dengan perkara ini. Baik, Prof. Terima kasih di atas. Yang terakhir sekali, saya rasa di antara masalah kita, alahnya politik kita jarang bahas tentang naratif negara bangsa. Jarang membahas tentang bangsa. Kita lebih suka tentang state development, tentang pembangunan, tentang ekonomi. Bagi saya tak boleh. Pasal yang akan mengikat kita ni bukan ekonomi. Yang mengikat kita ialah lapisan sejarah dan warisan yang kita kongsi bersama sebagai satu bangsa yang terdiri daripada peradaban alam Melayu, yang terdiri daripada peradaban Asia dan peradaban yang membumi dan seluruh dunia. Kerana ini sebenarnya asas kalau kita mau membina bangsa sepunya Malaysia dalam keluarga Malaysia yang kukuh. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih pandangan yang diberikan oleh Profesor Kehormat Institut Kajian Etnik Kita UKM, Profesor Dr. Mansur Mohamad Noor. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kita di atas pandangan Prof yang cukup besar dan cukup bermakna, terutama pada hari yang penting seperti 16 September pada hari ini yang kita raikan, yang mana bukan sahaja semangat perpaduan tetapi kita juga meraikan sejauh mana negara kita telah sampai kemakmurannya yang kita dapat lihat dengan cukup jelas sekarang di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya kira itu saja masa yang kita ada, cukup singkat tapi pandangan itu cukup mendalam dan juga cukup teliti untuk dikongsikan kepada anda penonton Astro Awani. Banyak lagi berita akan kami kongsikan di astrawani.com dan juga bulletin seterusnya. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat.